persediaan menghadapi maut ataupun kematian. Semoga dia mendatangkan manfaat kepada kita sebelum saat kita dijemput oleh Allah. Maut itu menjemput kita agar kita penuh dengan persiapan agar tiada penyesalan. Setelah membuang masa saya yang berhormat dan hadir menyebut kepada sahabat saya Ustaz untuk memimpin kuliah hasil itu malam ini dimulai dengan surah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Itulah masa yang seringkali kamu lari-larikan diri kamu daripada kematian dalam kehidupan kamu. Surah Qaf ayat yang ke-19. Yang dihormati pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, imam, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat peluang yang Allah bagi pada kita, menunjukkan masa kita semakin hampir untuk kita dipanggil menghadap di hadapan Allah. Saya diminta untuk bercakap tentang mengenai bagaimana peluang yang Allah masih lagi memberi kepada kita saat ini untuk kita buat persiapan di mana saat kita akan bertemu dengan kematian. Kerana para hadirin sekalian, kita boleh bayang dalam tempoh lebih kurang 2-3 bulan ini Allah matikan manusia dengan jumlah yang besar. Jumlah bukan jumlah yang sedikit. Hampir lebih kurang 600,000 manusia yang dimatikan oleh Allah. Cuma di negara kita ni tak terimpak sebagaimana negara Amerika. Boleh jadi tak terimpak sebagaimana negara Brazil dan sebagainya. Tapi kalau kita perhati negara-negara lain, Allah matikan sampai puluhan ribu manusia dalam tempoh yang sebegini. Sekejap saja Allah nak matikan. Kita bukan nak soal tentang mengenai mati tersebut, tidak. Tetapi kita kena soal di sebalik kematian itu. Apakah hidup kita ini berhenti dengan kematian? Yang kita kena faham dalam hidup kita, Islam dia tak ajar umat dia hanya memikirkan tentang mengenai takut terhadap mati. Tapi Islam dia ajar supaya kita takut terhadap di sebalik kematian. Apa keadaan yang berlaku lepas pada kematian kita ini? Tuan-tuan, kita kena faham dalam hidup kita ini, perjalanan hidup kita ini tidak sekadar untuk hidup di dunia saja. Tetapi Allah jadikan perjalanan hidup kita ini, lepas pada kita hidup di dunia ini, kita kena hidup lagi di alam yang besar daripada alam dunia ini. Alam yang lebih besar daripada kita hidup sekarang ni dipanggil alam barzah. Tuan-tuan boleh bayangkan, kita ni datang daripada tempat yang sempit. Kemudian Allah luaskan dan luaskan dan luaskan. Dalam hidup kita ni, perjalanan kita ni tidak datang daripada tempat yang luas, tak. Kita datang daripada tempat yang sempit. Alam yang pertama kita pernah hidup dipanggil alam kandungan ibu. Alam kandungan ibu ni alam yang sempit, bukannya alam yang besar dan luas pun. Cuma kita waktu mana di alam itu kita rasa besar dan kita rasa luas. Sebenarnya waktu tersebut kita dalam keadaan yang sempit. Kita lalu kawasan yang dinamakan dengan rahim ibu. Kita keluar daripada kawasan yang sempit.
untuk keluasan yang luas. Sehingga kan kita hidup di alam yang kedua, dipanggil alam fana, alam yang hancur, yang Allah jadikan yang kita berada sekarang ini. Waktu mana kita keluar daripada kandungan ibu dahulu, tidakkah kita menangis? Kita menangis pada diri kita saat demikian. Keluar air mata kita, kedengaran tangisan daripada kita, keluar di bumi yang luas. Sehingga kan kita disunatkan, ayah-ayah disunatkan azan di telinga kanan anak masing-masing. Kenapa diazankan? Untuk memberi satu kekuatan, ketakutan keluar di alam yang dinamakan dengan alam dunia ini. Kita rasa di saat tersebut, kita rasa luasnya alam ini, sehingga kan kena dikuatkan dengan azan. Diazankan pada diri kita dan didengarkan azan. Anak-anak yang membesar dengan azan ini, di sana ada perbezaan kehidupan jiwa dia. Kenapa diazan? Perbincangan panjang, alim ulama cerita demikian. Kemudian kita rasa bumi ini luas, tapi Allah jadikan kita untuk yang namakan dengan kematian. Kematian, Allah jadikan kematian. Bila kita masuk dalam kubur sekejap lagi, kita akan berjumpa dengan alam yang jauh lebih luas daripada alam dunia ini. Kita kena tahu benda demikian. Alam dunia yang kita rasa kita berada di Bukit Kapar ini, kita rasa dah luas. Tapi percayalah tuan-tuan, bila kita masuk dalam kubur sekejap lagi, kita akan rasa jauh lebih luas daripada alam yang kita sedang lalui sekarang ini. Kemudian lepas pada tersebut, kita rasa alam barzakh dah luas. Kita akan hidup di alam yang keempat. Allah bangkitkan kita di padang mahsyar Allah. Waktu mana kita bangun di padang mahsyar Allah, jauh lebih luas daripada alam barzakh. Jauh lebih luas daripada alam barzakh ini sendiri. Kemudian kita rasa alam mahsyar dah luas. Sebenarnya Allah jadikan neraka itu jauh lebih luas, dan juga syurga itu jauh lebih luas. Dan luasnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, di antara langit dan bumi bagi setiap satu syurga yang Allah jadikan bagi setiap seorang yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin sekalian, bila kita duduk menung begitu dalam hidup kita, kita fikir panjang dalam hidup, kita kena jadi orang yang cerdik. Kita tak boleh jadi orang yang disebut dalam Al-Quran beberapa kelompok manusia yang hidup di atas dunia ini dalam keadaan yang dianya hidup dalam keadaan yang dia tidak terfokus pada diri dia. Antaranya Al-Quran cerita pada diri kita, manusia yang hidup dalam keadaan yang dilalaikan dengan dunia, orang yang dibodohkan dengan dunia. Kita jangan jadi orang yang dibodohkan dengan dunia. Jadilah orang yang cerdik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik ni, kamu tahu siapa? Orang yang hidup dia mempersiapkan diri dia untuk kehidupan lepas pada kematian dia. Itu orang yang paling cerdik di kalangan kita. Orang cerdik ni bukan orang yang ada PhD, tidak. Orang cerdik ni bukan orang yang rumah dia besar, tidak. Orang yang cerdik ni bukan orang yang hidup dia dalam keadaan mempunyai pengaruh yang ramai, tidak. Ini bukan orang cerdik. Tuan-tuan jangan ingat orang ni orang cerdik. Orang ni belum lagi dianggap cerdik. Cerdik ni bila? Dalam hidup kita. Man dana nafsah, orang yang mempersiapkan diri dia. Orang yang menyiapkan bekalan-bekalan pada dia. Man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Dan dia sentiasa buat amalan dalam hidup dia untuk dia nak hidup lepas pada dia mati nanti. Ni orang yang hidup dia terbuka cara dia berfikir. Tuan-tuan dalam hidup kita ni, cuba tuan-tuan tanya di kalangan kita. Kita ni kan turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap ni, kita nak kerja apa dalam hidup? Tuan-tuan nak apa dia dalam hidup? Celik mata, kemudian tunggu lagi malam. Malam tidur balik, kemudian pagi esok bangun balik, kemudian celik lagi mata, kemudian tunggu lagi malam. Sebenarnya kita nak apa dalam hidup kita? Cuba tanya di kalangan kita. Saya pernah sebut persoalan ini di masjid ini. Suatu ketika dahulu saya ingat, ramai di kalangan kita ni, bila kita cerita tentang mengenai hidup, orang kita dia akan sebut, hidup ni ustaz, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Sebenarnya hidup ni nak kejar pada harta biar banyak ustaz. Yang ni kebanyakan orang kita jawab. Saya dah jawab dah. Yang ni jangan demikian. Kita jangan hidup mengejar harta, jangan.
Kerana siapa yang hidup mengejar harta, dia akan kecewa satu ketika nanti. Dia akan kecewa dalam hidup ni. Habis tu kita hidup ni kejar apa? Ada yang sebut, dia kata saya tak kejar harta ustaz. Habis kamu kejar apa? Saya kejar tahta ustaz. Saya nak pada jawatan. Dalam hidup saya ni, bila saya ada jawatan, saya akan jadi hebat dalam hidup saya. Islam ajar jawatan pun tidak menjadi kemuliaan dalam hidup. Dan ada yang jawab, saya tahta saya tak kejar ustaz. Habis kamu kejar apa dalam hidup? Hari ni kita hidup ni berkejaran, melarikan diri, kemudian mengejar apa dalam hidup? Tuan-tuan tanya je, kejar apa, lari daripada apa dalam hidup kita? Dalam hidup kita ni kita kejar apa? Tiap-tiap hari kita ni beria sampai uban rambut kita, sampai penat tubuh badan kita. Kemudian hidup ni lari daripada apa? Ramai di kalangan kita jawab, lari daripada SPRM ustaz disebut. Lari daripada LHDN ustaz. Yang terbaru lari daripada COVID ustaz disebut. Lari daripada COVID. Orang kita ni lari kan? Lari takut dengan COVID. Takut kita ni dengan COVID. Lalu datang Rasulullah. Rasulullah ajar dalam hidup. Rasulullah diajar oleh Allah. Hidup ni kamu mesti mengejar yang dinamakan dengan syurga Allah. Hidup tiap-tiap hari turun daripada rumah, mesti pastikan diri kita dapat syurga Allah. Mesti dalam hidup kita ni. Saya jawab terus. Saya tak nak panjangkan perbincangan ini. Saya nak sebut Rasulullah diajar melalui Rasulullah kita faham bahawa hidup ini mesti kejar syurga. Mesti kejar syurga. Setiap hari ni matlamat dalam hidup, aku nak syurga. Untuk apa rumah besar, kereta mewah, pangkat besar, segala benda yang ada atas dunia ni kita ada. Bila kita masuk kubur, masuk neraka terus. Manfaat apa dalam hidup kita? Cuba ayah-ayah, ibu-ibu, para hadirin sekalian fikir dalam hidup kita ni. Untuk apa kita ni segala benda ada atas dunia? Cantik, rupa paras, jawatan kita hebat, pengaruh kita ramai. Masuk kubur, masuk neraka terus kita. Start daripada dalam kubur tu neraka terus. Orang kita ni kejar, Rasulullah diajar. Melalui Rasulullah, hidup ni kejar syurga. Kamu tak dapat dunia pun, biar kamu masuk dalam kubur, kamu dapat syurga. Itu cara dalam hidup kita berfikir demikian. Biar kubur kita ni jadi luas di antara taman pada taman-taman syurga. Kemudian biar kita masuk dalam kubur tu, malaikat menyambut kita. Malaikat ni suka dengan kehadiran kita. Malaikat tidak sumpah seranah pada kita waktu mana kita masuk dalam kubur. Itu satu. Yang kedua, kamu tak payah larilah daripada COVID. Kamu tak payah larilah daripada apa dia? SPRM, LHDN. Kamu tak payah lari benda yang demikian. Kerana kalau kamu lari pun, fa innahu mulaqikum. Dia akan mengejar juga kamu. Siapa yang kejar kamu? Mati. Mati yang sedang mengejar kita. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dalam hidup kamu ni, yang kamu sibuk lari dalam hidup, kamu bukan lagi daripada LHDN, kamu bukan lagi daripada SPRM, bukan kamu lagi daripada COVID, tapi kamu lagi daripada mana? Kamu lagi daripada mati kan? Kamu lagi daripada mati dalam hidup kamu. Orang kita ni, cuba para hadirin sekalian tanya orang yang jogging tiap-tiap pagi tu kan. Orang yang jogging tiap-tiap pagi tu, letih dia. Orang yang skyling tu kan, naik basikal, kayuh basikal tiap-tiap hari. Kalau kita tanya yang jogging-jogging tu, kamu jogging ni kamu lari daripada apa? Dia mesti jawab, lari daripada malaikat maut disebutkan. Tanya orang yang makan ubat tu kan, segenggam. Para hadirin sekalian, biasa kan tengok ayah-ayah kita makan ubat. Setiap hari makan. Kalau kita tanya, kenapa makan ubat? Kenapa makan ubat? Dia akan jawab apa dia? Biar lambat mati sikit ustaz. Dia jawab. Ni hidup kita ni sebenarnya itulah hakikat dalam hidup. Lari daripada mati kan. Sama je kita dengan orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam pun hidup mereka melari daripada kematian juga. Habis tu kita ni lari daripada mati supaya kita ni nampak cerdik dalam hidup ni. Supaya kita ni tak rasa ada satu penyakit yang akan menimpa kita lepas pada mati, yang diajar melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa penyakit yang akan kena dalam hidup kita bila kita di saat mana kita nak berlaku kematian pada kita? Penyakit penyesalan yang akan berlaku dalam setiap di kalangan kita. Semua menyesal. Saya akan menyesal, tuan-tuan akan menyesal. Tak ada seorang pun yang tak menyesal. Raja-raja menyesal,
yang berhormat menyesal, ustaz-ustaz menyesal, segala orang yang bila sampai saat dengan kematian timbul satu penyakit yang disebut dengan penyesalan. Supaya kita tak menyesal. Kalau kita perhati dalam hidup kita ni, kita baca dalam Al-Quran Karim, penyesalan ini datang bertubi-tubi. Bila kita akan menyesal? Al-Quran cerita, kali yang pertama kita akan menyesal bila kita mula nampak malaikat maut mula turun berduyun-duyun, hijab mata kita mula dibuka. Hijab mata kita mula dibuka saja, nampak terus malaikat maut turun. Malaikat maut turun berkejaran untuk datang nak mencabut nyawa kita yang berada dalam tubuh badan kita. Kita mula nampak malaikat turun, sama ada malaikat warna putih ataupun malaikat yang berjubah hitam, yang datang dalam keadaan wajah yang menakutkan dan menggerunkan. Datang berdiri di hadapan muka kita. Bila berdiri saja di hadapan muka kita, malaikat mula istihar terus. Wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, aku cari, semua sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Tatkala mana sebut saja begitu, istihar saja, malaikat mula istihar saja. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Tiba-tiba Allah cerita tentang penyesalan. Mulut kita ni mula menyesal. Mula menyesal di kalangan kita. Mulut kata apa dia? Dia sebut pada malaikat, malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi malaikat. Boleh tangguh tak sekejap, jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati? Fa as-saddaqah, sekarang juga aku nak bersedekah segala benda yang aku cari sepanjang aku hidup di atas dunia. Wa akum minas salihin, sekarang juga aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Tuan-tuan ingat ke malaikat kita boleh tawar-menawar ke saat tersebut? Tak ada lah saat tersebut. Malaikat sebut terus, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak akan tangguh dah nyawa-nyawa bila sampai ajal di kalangan kamu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan ulang dalam hidup kamu sekiranya ditangguh kematian pada diri kamu. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, jangan ada seorang pun orang Bukit Kapar ni, dia mulut mereka sebut kalimah ini. Jangan ada pun di kalangan kita minta tangguh. Biarlah kita menyambut kedatangan bila malaikat mula sebut, wahai jiwa yang tenang, keluar daripada tubuh badan ini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Biar malaikat sebut pada diri kita tu, wahai jiwa yang tenang, pulang-pulang. Allah sedang memanggil kamu untuk kamu pulang kepada Allah. Di waktu itu mulut kita sebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhalal jannah. Rasulullah sebut demikian. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di penghujung perjalanan hidup dia, dijamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Senang ke susah? Susah, tak senang nak sebut la ilaha illallah. Saya akan cerita sikit bagaimana keadaan yang disebut dengan sakaratul maut. Waktu mana malaikat mula sebut saja, wahai roh sila keluar. Setengah di kalangan, kebanyakan mulut di kalangan kita yang meninggal dunia ni, 10 orang, seorang je yang sebut. Seorang je sebut, malaikat, selamat datang malaikat, di atas kehadiran kamu aku tak sabar untuk menghadap depan Allah. 9 lagi menyesal. 9 lagi menyesal. Kebanyakan di kalangan kita ni menyesal. Malaikat, tangguhlah dulu, jangan bagi mati lagi. Saat mana sebut begitu, malaikat mula berduyun-duyun masuk. Masuk ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita dalam riwayat yang banyak cerita, bila mula masuk dalam tubuh badan kita ni, terus masuk ke hujung tubuh badan kita, terus ke hujung kaki terus. Bila terus ke hujung kaki tersebut, sambil masuk tu malaikat umum terus, wajaat sakratul maut bil haqq, wajaat sakratul maut bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Bila masuk je, dalam keadaan masuk tu terus ke hujung kaki. Bila sampai ke hujung kaki tu, Rasulullah mula cerita tentang perjalanan yang disebut dengan sakarat, yang setiap di kalangan kita tak ada seorang pun yang melepasi sakarat
kecuali orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mati syahid dia tak ada sakarat. Manakala orang-orang lain, Nabi melalui sakarat, kemudian wali-wali Allah melalui sakarat, kemudian semua yang lain semua melalui sakarat. Sakarat ni apa benda? Kita akan tanya. Sakarat ni apa Ustaz? Rasulullah sebut, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kamu. Kamu tak pernah terfikir sebegini rupa yang kamu kena lalui dalam hidup kamu. Sakarat. Sakarat ni saat mana kena saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah sendiri saya sebut tentang Rasulullah bila kena sakarat berpeluh dahi Rasulullah. Kemudian menggigil tu badan Rasulullah. Tangan Rasulullah ni tergerak sendiri. Kena sakarat tu gerak tangan Rasulullah cari sesuatu tu sampai peringkat malaikat Jibril disebutnya dalam satu riwayat, walaupun riwayat ini tak kuat, berpaling malaikat Jibril tak nak tengok saat kena sakarat. Rasulullah kena sakarat tu malaikat Jibril paling. Kemudian disebut lagi Rasulullah tu tangan dia tergerak tu, Aisyah radhiyallahu anha tengok tangan Rasulullah tergerak waktu mana kena sakarat. Lalu Aisyah ambil bekas air tu, dia letakkan dekat dengan tangan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam celup tangan Rasulullah. Rasulullah mula sapu kedua muka Rasulullah dengan tangan Rasulullah sambil Rasulullah sebut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolong bantulah aku melalui saat sakaratul maut ini ya Allah. Rasulullah baca doa ini, Allahumma a'inni, ya Allah tolong bantu aku ya Allah, ala sakaratil maut, saat mana aku melalui saat sakaratul maut ini ya Allah. Sambil dalam keadaan tu Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam seolah-olah tak tahu nak buat macam mana lagi keadaan yang berlaku. Kena sakarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut di hujung kaki tu mula kena sakarat ni macam mana? Macam nak tercabut jari-jari kaki ni. Dia rentak di hujung kaki, kup naik ke atas. Bila naik ke atas, dihumban turun ke bawah. Imam Ghazali cerita dalam kitab dia di sebalik tabir kematian, bila dihempas turun ke bawah, macam nak pecah tumit kita, macam nak pecah derai tumit kaki kita ni. Sakit Allah saja yang tahu. Dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, sakit saat itu ya Rasulullah, katanya Rasulullah, bagaikan kamu dicampak ke pohon yang berduri. Pohon yang berduri, kemudian melekat badan kamu di pohon yang berduri itu, direntak turun ke bawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Bagaikan muka, Rasulullah kata di saat itu paling ringan umat aku yang kena, bagaikan muka dia dicincang dengan 300 libasan mata pedang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bila tanya, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Kamu rasa bagaikan satu lengan yang besar yang penuh dengan duri-duri, dia rodok masuk dalam perut kamu ke bawah, kemudian direntak naik ke atas. Saya nak cerita tentang sakit sakarat, Allah sajalah yang tahu. Dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, cuba tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Ibu-ibu yang melahirkan zuriat, saat mana dia melahirkan zuriat, dia cuba untuk menegan nak keluarkan zuriat tersebut, dia rasa sakit yang amat sangat. Rasulullah kata, kesakitan itu hanya satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Baru satu juzuk baru. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Yang jadi masalahnya, bila tarik di hujung kaki itu, di hujung kaki, yang jadi masalah yang besar, yang kita kena faham di kalangan kita ni apa dia? Gangguan syaitan. Gangguan syaitan yang amat sangat. Syaitan ni mula berganggu. Syaitan akan sebut terus, anakku, kamu relax, kamu jangan taubat lagi ya. Kamu jangan taubat. Syaitan sebut, ni tak ada apa-apa ni. Kita pula menjadi apa dia? Menjadi keliru. Bila syaitan ganggu, syaitan ni dalam keadaan ganggu ada kita. Kamu jangan taubat lagi ya. Sebab saya sebut tentang taubat ni, kerana orang kita padahal kalau di saat itu dia nak bertaubat, Allah terima lagi taubat dia. Allah terima lagi taubat. Tapi orang kita ni degil. Sebagaimana yang disebut oleh pengurusi tadi, ketololan orang kita ni. Orang kita ni degil, tolol. Kita ni kan diri kita tak boleh cerita orang lain lah. Kita ni sendiri, ada kita nak taubat, kita sihat-sihat macam ni, ada kita nak taubat. Apatah lagi di saat mana kita terdesak macam tu.
Bila terdesak macam tu ada kita nak taubat. Rasulullah kata, innallaha yaqbalu taubatu 'abdin hatta lam yughargir. Rasulullah kata, taubat hamba ni diterima di sisi Allah. Sehinggalah bila berhenti taubat, bila sampai di gargarin. Gargarin ni sampai di awal halqum. Awal halqum di jantung kita tu, sampai di jantung kita tu dipanggil gargarin. Dipanggil demikian. Nak sebutnya, kalau hujung kaki tu nak taubat, Allah terima. Terima. Tapi orang kita tak taubat. Syaitan pujuk. Syaitan kata, relax. Kamu tak mati lagi ni. Naik, tarik. Naik sampai ke lutut. Bila sampai ke lutut, roh kita disampai di lutut, masuk kumpulan yang kedua. Malaikat yang mencabut nyawa kita ni masuk kumpulan yang kedua, tarik sampai di pinggang. Bila sampai di pinggang tersebut, kita mula rasa sejuk yang amat sangat di pusat masing-masing. Sejuk tu macam kita masukkan tangan kita ni ke dalam bekas. Dalam bekas itu, dalam ais, kemudian kita biarkan lama-lama melekat ais tersebut. Kemudian kita tarik, lalu ais ini melekat di tangan kita, misal contohnya. Sejuk sebegitulah disebut dalam kitab ni, sejuk di pusat masing-masing. Bila sejuk ni, tiba-tiba kesejukan itu turun sedikit demi sedikit. Saya nak sebut pada penduduk Kapar ini, Bukit Kapar ini, saya nak sebutnya, bila dia turun sedikit demi sedikit roh kita ni, waktu tu syaitan sebut, kan aku dah katakan bro, relax bro, katanya syaitan. Relax, kamu tak mati lagi kan ni. Kamu baru turun baru. Roh kamu ni tengok, turun semula kan. Kamu tak mati lagi. Kita rasa ya. Tengah ya tu, roh kita turun tu. Turun sampai ke bawah tu. Kadang-kadang sampai di bawah kemaluan kita. Bila sampai bawah kemaluan kita, tiba-tiba masuk kumpulan yang tiga, rentak terus, tarik, zup, sampai ke halqum terus. Bila sampai di halqum, tergamam terus. Baru perasan, Allah mati aku, disebut. Mati aku tu, bila dia rasa zup sampai di halqum, terkeluar daripada mulut kali yang kedua penyesalan dalam hidup. Hatta iza jaa ahadahumul maut, bila sampai di halqum yang saat mana jaat humul maut, lalu mulut sebut terus, Allah mati aku, mulut disebut, qala inni tubtul an, sekarang juga aku taubat ya Allah, sekarang juga aku taubat ya Allah. Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta iza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat bagi orang yang roh dia sampai di halqum, tiba-tiba mulut dia sebut, qala inni tubtul an, aku taubatlah sekarang ya Allah. Lalu di waktu itu turun malaikat mula sebut, kalla, hidup ni jangan begitu ya. Hidup ni jangan rasa seronok sangat. Hidup ni jangan rasa esok ada lagi. Kalla idza balaghatit taraqi, ketika mana roh kamu direntak sampai di halqum, wa qila man raq, siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Malaikat tanya, kamu ustaz kan? Kamu turunkan roh kamu sekarang? Wa qila man raq, kamu agung kan? Kamu turun kembali roh kamu sekarang? Kamu raja kan? Kamu turun roh kamu sekarang? Kamu yang berhormat kan? Kamu turun roh kamu sekarang? Kamu doktor pakar kan? Kamu turun roh kamu sekarang? Turunkan balik roh kamu. Malaikat cabar. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Allah sebut, baru perasan, oh mati aku disebut. Mati dah aku. Mati itu wal taffatis saq bis-saq. Mata ni terbeliak, pandang kanan pandang kiri, saat mana penyesalan yang tak berkesudahan. Kali yang kedua tuan-tuan. Kemudian saya ringkaskan lagi, saya tak detailkan, saya nak sebutnya, bila keluar saja roh daripada mata kita ni, keluar daripada mata kita dalam dua bekas dia, sama ada dalam bekas warna hitam ataupun bekas warna putih, ataupun masuk dalam sutra yang indah. Di atas dada kita ni dihampar dengan sutra yang indah yang datang daripada syurga Allah, yang disebut dengan wangian raihan di saat tersebut. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ni dikalahkan demikian, insya-Allah. Kita harap demikian. Bila keluar saja, malaikat ni saling sambut menyambut. Roh kita ni seramai mana malaikat, disebut dalam kitab seramai lebih kurang 40,000 para malaikat Allah. Sayup mata memandang. Roh ni keluar. Bila keluar daripada mata kita ni, dalam satu riwayat kata seramai lebih kurang 70,000 para malaikat Allah. Berduyun, bersusun sampai ke langit yang pertama.
Ini bagi orang mukmin. Dan malaikat sambil menggosokkan roh kita ni, sapu bauan kasturi ni masuk dalam yang disebut dengan kain sutera yang indah ini, ditutup elok-elok, kemudian roh kita mula diangkat di langit yang pertama. Kedengaran suara penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan. Penjaga langit yang pertama sebut, Allah, wanginya, rohnya di kalangan orang saleh. Beruntunglah dia hidup dalam keadaan saleh dan mati dalam keadaan saleh. Naik langit yang kedua, demikian ketiga sampai ketujuh, kedengaran di arasy Allah. Allah menyebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Dengar syurga Illiyin tu, turun terus roh kita. Mula berdiri di hujung kepala masing-masing. Mula kita sibuk tanya, siapa lagi? Mana lagi? Kenapa lambat lagi? Kenapa? Mula nampak terus, nampak semua. Saya nak sebut, orang yang tidak mukmin bila sebut saja wahai Rasulullah keluar tu bunyi kak sekali, yang macam benda yang patah di halqum dia tersembur keluar daripada biji mata dia, bagaikan najis yang keluar daripada mata dia, bau busuk sebusuk-busuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dua makhluk je yang tak bang. Di saat mana keluar roh daripada mata masing-masing, dua makhluk je yang tak bang, jin dan juga manusia. Yang lain semua bau busuk. Masuk dalam bekas warna hitam, kemudian dibungkus, ditarik naik. Bila naik saja di langit yang pertama, kedengaran penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Lalu dia, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Bila sebut saja begitu, lalu dia jawab terus, celaka dan bangsatlah roh ini. Hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Lalu berlega-lega roh tersebut, tak tahu nak ke mana ni, di antara langit dunia dan juga di antara yang disebut dengan di antara jenazah dia, dan terawang-awang sebegitu, kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Sebut neraka sijin, turun terus roh kita berdiri di hujung kepala masing-masing. Saat itu tuan-tuan dah mula hidup di alam yang ketiga. Kita mula hidup di alam yang ketiga. Kita nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana orang buka butang baju kita. Kita rasa saat mana orang gosok jenazah kita. Kita rasa dan kita sebut pada pemandi jenazah. Perlahan-perlahan sakit mati tadi belum habis lagi kita sebut. Sakit ni bagaikan melecur seluruh tubuh badan. Tak boleh bergerak. Bergerak sikit je sakit. Bergerak sikit je sakit. Kemudian orang usung jenazah kita, nak mandikan jenazah kita. Kita nampak anak-anak kita buat apa dia, keluarga kita buat apa dia. Kita nampak semua, kita rasa semua. Oh, kita boleh bilang berapa orang yang datang nak semayang jenazah kita. Kita diusung keluar daripada rumah kita sampai ke kuburan. Bila sampai di kubur tersebut, bila sampai di kubur, jenazah kita ni diturunkan dalam liang lahat. Kita nampak berapa orang yang turunkan jenazah kita. Dan waktu mana mula turun tu, kita rasa satu pengalaman yang pertama yang kita akan lalui, yang disebut dengan himpitan kubur. Kena sekali, lepang sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tak ada seorang pun di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, Rasulullah kata, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun, waktu mana jenazah dia diiringi, dibawa ke kubur oleh Rasulullah, seramai lebih kurang 70,000 para malaikat Allah yang mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az. Bila turun saja jenazah Sa'ad bin Mu'az dalam kubur, disebut bahawa kena sekali himpitan kubur. Ping sekali himpitan kubur pada Sa'ad bin Mu'az, menyebabkan Sa'ad bin Mu'az menjadi halus selai rambut, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'az sekali dia tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur? Lalu dijawab oleh keluarga Sa'ad bin Mu'az, kami dengar daripada Rasulullah sebut Sa'ad bin Mu'az tak bersih air kencingnya. Tak bersih air kencingnya di atas dunia, sekali tak bersih. Dia tanya lagi, macam mana tak bersih air kencing dia? Lalu dijawab, Sa'ad bin Mu'az pernah pulang daripada permusafiran sekali, dia kencing sambil berdiri. Oleh kerana dia kencing sambil berdiri, itulah yang menyebabkan dia terkena dengan himpitan kubur itu. Katanya keluarga Sa'ad bin Mu'az, bila tanya kenapa Sa'ad bin Mu'az terkena dengan himpitan kubur tersebut,
Sekali je kencing sambil berdiri. Sekali je kencing sambil berdiri. Kita ni berapa kali dah kencing sambil berdiri? Yang kita ni, yang kena kencing 22 bulan dia panggil. Yang kena kencing ni, nak sebutnya gambaran bagaimana kita kena himpitan kubur. Ni himpitan kubur lah. Nak gambarkan, bila turun saja jenazah tu, kita ringkaskan saja. Bila sampai himpitan kubur tu, hadap muka ke kiblat dia, bau terus tanah. Bau tanah ni, depan muka kita ni, dengar, bawah telinga kita, kedengaran suara. Selamat datang, wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana kau akan lakukan pada kami. Tanah tempat asal Allah ciptakan kita, kemudian kita kembali balik kepada tanah itu. Tuan-tuan yang berada di Bukit Kapar ni, tuan-tuan tak semestinya lagi tuan-tuan dikebumikan di sini. Di mana tempat tanah tuan-tuan diambil, di situlah akan dikembalikan jenazah tuan-tuan. Nak sebutnya dalam kitab dia cerita demikian. Dalam hidup seorang, banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Orang yang kulit hitam datang sama duduk dengan Rasulullah. Rasulullah sebut daripada mana dia diciptakan, di situ dia dikembalikan. Lalu bila masuk saja dalam tanah tersebut, hadap muka ke kiblat, tutup saja liang dahat kita nampak terus di hujung kaki kita berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Bila berdiri saja malaikat munkar dan nakir ini, bila orang turunkan tanah, bunyi tanah, tam. Tanah tu mula turun di atas tanah kubur kita ni, mula sayup gelap sampai pagar lutut je. Sampai pagar lutut tu berdiri dah malaikat munkar dan nakir depan muka kita. Tiba-tiba mulut masing-masing sebut, qala rabbirji'un, Tuhanku berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia ya Allah. Sekali lagi saya nak sebut pada tuan-tuan, orang Bukit Kapar ni jangan ada seorang pun yang sebut qala rabbirji'un, Tuhanku berilah peluang untuk aku hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku akan buat balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ni hanya mulut-mulut kamu je sebut. Kamu akan ulang nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Sedangkan mulai daripada saat ini kamu akan melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Berdengung bila mereka sebut, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut nak hidup. Bila sebut saja begitu, berdengung. Kubur tu rasa meremang bulu roma. Tak usah cerita lah. Saat tersebut ngeri yang amat sangat. Kenapa dia? Dia tengok dia dalam keadaan tak bersiap untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut ayat ini Allah cerita tentang mengenai mereka nak hidup balik ni punca apa? Mereka nak buat balik amalan soleh. Kalau boleh hidup balik, la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal. Mereka jawab terus, amalan soleh ni tanda apa dia? Tanda kamu ni orang Islam. Kalau kamu tidak orang Islam, nescaya tidak ada amalan soleh yang kamu nak sebut demikian. Mesti kamu orang Islam. Oleh kerana kamu orang Islam, kamu nak hidup balik. Jangan harap kamu boleh hidup balik. Saya nak jawab sikit pada tuan-tuan sebelum kita berhenti ni. Saya nak sebut begini. Tuan-tuan, boleh jadi kita akan tanya, amalan apa yang kita tertinggal Ustaz? Ada amalan apa yang kita tak terbuat waktu mana kita hidup di atas dunia? Ada 3 amalan besar. 3 amalan besar yang kita kena jaga sangat. Yang jangan kita tertinggal 3 perkara ni. Yang pertama, tolong kukuhkan keyakinan hidup dengan Islam. Yang ni semakin tua semakin mengukuh dengan Islam. Jangan semakin tua semakin longgar dengan Islam. Jangan berubah hidup ini dengan Islam. Tuan-tuan, jangan campur dengan selain daripada Islam dalam hidup kita sebagai seorang Muslim. Jangan campur. Jangan percaya pada nasionalis. Jangan percaya dengan sekularis. Jangan percaya dengan pragmatis. Ism yang sedang marak masuk ni, jangan campur dengan Islam. Al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar seorang Muslim. Allah pesan demikian. Jangan campur hidup ni. Tuan-tuan dah bersama dengan Islam,
Jangan tuan-tuan campur selain daripada Islam, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan campur selain daripada Islam, habis. Tuan-tuan tak boleh mengucap. Tak boleh mengucap. Bila sampai roh di halqum ni, senang ke nak mengucap? Tak boleh. Tak boleh mengucap. Bila sampai di halqum ni, syaitan datang menyamar menjadi arwah ayah kita. Syaitan sebut, anakku, jangan mati dalam Islam. Ni Abah. Abah yang pernah membesarkan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Abah yang bersusah payah waktu mana kamu nak pergi ke sekolah. Abah dia sebut demikian. Anakku, jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan Abah. Kalau kamu nak selamat, kamu mati bersama dengan Abah. Abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Yahudi. Ini hadis Rasulullah cerita demikian. Bila kita cuba nak mengucap juga, syaitan menyamar menjadi arwah ibu kita. Datang sebelah kiri kita. Sebiji muka arwah ibu kita. Orang yang kita sayang dalam hidup. Sambil tunjuk buah dada ni. Anakku, jangan mati dalam Islam. Ni, dada ni pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Susu inilah yang membesarkan kamu. Matilah bersama dengan ibu. Ibu mati dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Kristian. Tuan-tuan, syaitan Bukit Kapar ni tuan-tuan, dia tak sebut mati dalam Yahudi. Orang Bukit Kapar ni tak kenal pun Yahudi. Syaitan Bukit Kapar ni tak sebut mati dalam Kristian. Orang Bukit Kapar ni tak pernah pun sama dengan Kristian. Tak pernah pun kita dekat dengan orang Kristian. Tapi tuan-tuan percayalah, syaitan Bukit Kapar ni, dia akan sebut apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Anakku, matilah kamu dalam Islam nasionalis. Anakku, matilah kalian dalam Islam pragmatis, Islam demokrat, disebut demikian. Kita pun dengar Islam juga ni, mati je lah, kita sebut. Ramai mana orang kita mati dalam keadaan tidak dengan Islam. Hidup ni jangan cari selain daripada Islam. Ekonomi Islam, sosial Islam, politik Islam. Kehidupan kita mesti semua dengan Islam. Bila sebut Islam, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islam semua sekali. Jangan ambil separuh dan tinggal Islam separuh yang lain, jangan. Perangai orang Melayu kita ni, ramai di kalangan kita terima Islam dalam bab sembahyang puasa, dalam bab kehidupan dia tolak Islam. Dia tolak Islam. Kalau tidak, mana mungkin dia berani beli nombor ekor? Kalau tidak, mana mungkin dia berani untuk buka aurat? Kalau tidak, mana mungkin dia berani untuk jantan menjadi betina dalam hidup dia? Betina sanggup menjadi jantan. Kenapa jadi demikian? Kalau tidak, dia tak yakin dengan Islam. Dia mesti yakin dengan Islam. Hidup ni, segala apa dalam hidup kita, ikut Islam. Jangan kita lari daripada Islam. Yang pertama. Yang kedua, yang orang dalam kubur nak hidup balik, nak buat persiapan sebelum kita mati ni, tolong jaga ibadah. Ibadah, tuan-tuan. Ya, ibu-ibu, kalian tolonglah jaga ibadah. Ibadah apa kena jaga sangat? Solat. Yang pertama, tolong jaga sembahyang. Jangan tinggal sembahyang walaupun 1 rakaat. Sembahyang ayah-ayah, ibu-ibu, mesti menjadi sembahyang yang semakin berusia, semakin kita dekat dengan Allah. Sembahyang kita ni, biar tengok umur kita ni, pandang umur kita ni, semakin berumur dalam hidup kita, semakin dekat dengan Allah. Semakin berumur dalam hidup kita, orang tengok kita semakin soleh. Semakin soleh, orang tahu tu ahli syurga, tu ahli syurga. Bila kita solat, biar mengalir mata. Bila kita sujud, biar basah tempat sujud kita kerana menangis takutnya kepada Allah. Janggut kita ni biar basah kerana ketakutan dalam hidup kita terhadap suasana yang kita nak lalui. Tanda kita bersiap. Tanya diri kita, semakin kita solat, semakin kita rasa khusyukkah? Ataupun kita sekarang ni semakin solat, semakin hambar dalam hidup kita? Ni, bila tak boleh datang ke masjid, ada tak kita menangis? Teresak-esak menangis. Ada setengah-setengah orang datang ketuk pintu ni, datang pintu pagar masjid, tepuk, ya Allah, panggil Allah, ya Allah, kenapa sampai begini sekali kami, ya Allah? Kenapa ada orang goncang pintu pagar masjid? Goncang pintu pagar masjid. Ya Allah, kenapa kami tidak lagi layak untuk menjadi tetamu pada kamu, ya Allah? Kenapa kami ditimpa dengan musibah sebegini, ya Allah? Nangis teresak-esak. Ada orang kita demikian. Orang kita tak, dia layan Netflix. Bila dia layan Astro, bila dia tak perlu datang ke masjid, dia tak rasa apa-apa dalam hidup dia. Tak rasa sayu, tak rasa sedih dalam hidup dia.
yang dia sedang diuji dengan ujian di mana Allah tak nak memandang muka dia lagi. Kita ni bila tak boleh datang ke masjid, di saat mana orang lain, di saat mana kita ni tak boleh datang ke rumah Allah, benda apa yang Allah bagi tahu pada kita? Allah nak bagi tahu, aku tak nak tengok muka kamu. Allah tak nak tengok, aku tak nak tengok muka kamu. Allah jadikan ujian musibah sebegini. Ada kita angkat tangan menangis, ya Allah, aku tak boleh datang ke rumah kamu, ya Allah. Saat kedengaran azan, ada Bilal bila alunkan azan menangis teresak-esak. Ada yang tak boleh. Bila boleh datang balik ke masjid, saat mana boleh semayang balik di masjid, masing-masing boleh datang menangis, nak habiskan Fatihah pun sukar. Nak sebutnya gambaran bagaimana hati-hati yang dekat dengan Allah. Hati kita tak. Ada orang masjid dah buka dah, masjid dah diberi peluang untuk datang. Alah, tak payah datang lagi lah, kan kena Covid kan dia sebut. Masih lagi dalam diri dia demikian, dalam jiwa dia, tak payah datang lah, nantikan pada diri dia. Banyak je benda yang berlaku. Maknanya ibadah, tolong jaga ibadah. Saya nak sebut dalam ibadah ni, yang pertama salat, yang kedua dalam hidup kita ni tolong boleh baca Quran. Siapa yang nak meninggal dunia, jangan sampai tak boleh baca Quran. Jangan sampai tak boleh baca Quran. Kalau dia tahu dia akan mati, dia tak boleh baca Quran, dia baik dia menangis sekarang daripada dia menangis dalam kubur nanti. Siapa yang tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas, tuan-tuan. Tak percaya, cuba tuan-tuan try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas? Saya nak sebut orang yang tak boleh baca Quran, di saat mana orang lain boleh baca Quran, tiba-tiba dia tak boleh baca Quran, dia masuk kubur, confirm dia tak lepas. Tertutup pintu untuk diri dia untuk ke syurga Allah. Menyesal dia. Allah aku. Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus, Quran boleh baca? Quran tak boleh, malaikat. Quran tak boleh baca? Tak boleh. Quran tak boleh? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Facebook boleh baca, Quran tak boleh baca. Tak boleh baca Quran. Satu kemelangan yang paling dahsyat dalam hidup. Tuan-tuan jangan sampai tak boleh baca Quran, tuan-tuan. Dua, dalam amal ibadah. Yang ketiga, saya nak sebut baik-baik ni, tuan-tuan perhati betul-betul. Tolong alihkan semua aset-aset kita di dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita seorang-seorang masuk dalam lubang kubur. Saya ulang sekali lagi ya. Jangan simpan harta benda kita di dunia. Tolong alihkan sekarang. Segala harta benda kita yang ada atas dunia ni pergi ke akhirat. Hantar ke akhirat sekarang, sebelum kita seorang-seorang masuk dalam lubang kubur. Sebab ramai dah di kalangan kita, dia cari harta pandai, dia cari sampai hujung nyawa. Bila sampai hujung nyawa, dia seorang-seorang masuk kubur, harta dia tertinggal di atas dunia. Tak sempat dia nak hantar ke akhirat. Menyesal dia, menyesal. Sebab tu dia minta terus dengan malaikat, tangguh kejap nak sedekah. Dia sebut demikian. Jangan, tuan-tuan, harta yang tuan-tuan cari ni tolong alihkan ke akhirat. Jangan kita simpan untuk dunia. Ramai orang kita ni, dia cari, dia beli tanah, dia luaskan kebun dia dan sebagainya. Bila dia nak mati, dia tinggal kebun-kebun dia untuk orang lain. Manakala dia masuk seorang-seorang dalam kubur, dia kena tanya terhadap soalan-soalan terhadap harta benda dia atas dunia. Jangan. Macam mana cara nak alihkan derma? Macam mana cara nak alihkan sedekah, wakaf, hibah? Semua ni instrumen ataupun satu cara yang diajar dalam Islam untuk kita alihkan ke akhirat. Jumpa dengan anak-anak, panggil anak-anak. Anak kita 5 orang, tanah kita 5 ekar. Bagi tahu pada anak-anak kita, 5 ekar ni seorang sekar. Kita sebut demikian. Kita siapkan, tukar nama terus. Bagi terus, ni jangan berkelahi. Tapak rumah, jangan. Rumah ni jangan kamu ambil. Ni yang abah nak guna untuk akhirat. Rumah ni kita sebut ada orang rumah kita, kita wakafkan pada masjid. Senang. Jumpa dengan AJK masjid, bagi tahu pada AJK masjid, tuan, rumah saya tu, saya berniat bila saya meninggal dunia, saya nak wakafkan rumah itu ke masjid. Dan masjid, ambillah rumah tersebut
gunakanlah untuk dana ekonomi masjid, dan kemudian lepas pada tersebut manfaatkanlah untuk kerja-kerja Islam. Bila kita masuk dalam kubur, kita jumpa balik rumah kita. Ini cara dalam Islam. Wakafkan, jangan kita simpan. Ni kita kadang-kadang orang kita ditinggal, anak-anak berkelahi, anak-anak pun tak nak tinggal dekat rumah kita. Anak-anak sebut tak ada seorang pun boleh duduk rumah ni. Rumah ni kita kena jadikan rumah berhantu, disebut macam. Rumah untuk kita pulang beraya dan sebagainya. Sedangkan kita dalam kubur terseksa berkelahinya anak-anak kita di atas dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kecuali anak-anak tuan-tuan orang soleh-soleh. Tuan-tuan, dalam bab harta ni jangan main-main. Dalam bab harta ni, anak orang sesoleh mana pun dalam bab harta kelabu mata, kecuali keimanan dia kuat dalam hidup ini sendiri. Kita kena ada bahagian kita untuk akhirat. Orang kita dia simpan. Bila dia simpan, dia tertinggal di atas dunia. Dia masuk dalam kubur, dia tertinggal yang disebut dengan harta-harta dia di atas dunia ini. Sedangkan sepatutnya harta itu sudah dialih ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia dapat balik di akhirat nanti. Itu cara dalam hidup kita. Tuan-tuan jangan ingat, bila tuan-tuan derma ke, wakaf ke, infak ke, dia akan dapat pada tabung tu, tidak. Tapi bila kita derma, infak, kita wakaf, semuanya kembali balik pada diri kita. Di akhirat nanti kita berjumpa balik segala infak yang telah kita infak tadi. Ini cara demikian. Dua. Yang ketiga, tolong jaga akhlak. Tolong jaga akhlak. Yang besar, sebelum meninggal dunia, tolong jaga akhlak betul-betul. Akhlak apa dia? Dalam hidup, akhlak sebagai seorang anak terhadap ibu dan ayah. Ini tolong jaga betul-betul. Anak-anak lelaki terutamanya. Jangan sampai saat mana kalian meninggal dunia, di saat mana kalian sedang menderhaka kepada kedua ibu bapa kalian. Jangan demikian. Siapa-siapa yang menjadi anak lelaki, sama ada anak lelaki pada mak dan ayah, ataupun menjadi suami kepada pada isteri ini, yang disebut dengan ada mak mertua dan ayah mertua. Tolong jaga akhlak. Jangan singgung hati mereka. Saya dapati orang Melayu kita, ramai di kalangan kita gagal dalam berakhlak dengan mak ayah. Bila gagal? Bila kita dah berumah tangga, mak ayah kita semakin tua. Mak ayah semakin tua. Bila mak ayah semakin tua, di saat mana mak ayah semakin tua, dia sibuk bukan nak jaga mak ayah dia sibuk nak jaga isteri dia. Sibuk nak jaga anak-anak dia. Manakala mak ayah terasa hati dengan yang disebut dengan anak ini sendiri. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan jangan singgung hati mak ayah tuan-tuan. Tuan-tuan tak jaga hati dia saja, tuan-tuan tak berjumpa syurga Allah. Tak berjumpa syurga Allah. Jangan kita ingat sibuk jaga hati isteri menyebabkan kita diselamat di akhirat nanti. Tak. Jaga hati mak ayah yang besar. Orang Melayu kita ni ada satu penyakit takut bini, dipanggil begitu. Penyakit takut bini ni ramai sangat di kalangan terjadi. Orang kita takut pada isteri dia. Isteri dia waktu mana bertembung di antara kehendak isteri dengan kehendak mak dia sanggup dahului isteri dia dibandingkan dia dahului mak dia. Dia sanggup tipu mak dia. Mak dia tanya, tak balik raya ni? Tak balik mak. Kenapa tak balik? Saya banyak kerja mak, saya tak dapat cuti. Padahal dia dah cuti. Bila tanya pada dia, kenapa tak balik? Dia kata, saya buat korban dekat bandar ni je mak. Saya tak boleh balik kerana cuti sehari je. Dia sebut demikian. Padahal dia cuti 3-4 hari. Dia dah berancang untuk nak pergi ke Marin Highland rupanya. Dia tipu mak dan ayah dia. Dia sanggup dia tipu mak ayah dia. Ramai anak-anak yang menjadi demikian. Dan anak-anak ni, jangan harap kamu akan bau syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tak bau syurga Allah dalam keadaan kamu menipu mak ayah. Tiba-tiba dia pergi shopping, dia pergi ke Marin Highland, dia ambil gambar dengan bunga dan sebagainya. Isteri dia post dekat Facebook. Kebetulan mak dia ni pun ada Facebook juga. Mak dia pun tengok, oh anak aku ni dia tipu aku rupanya. Mak ni terasa hati, pandai dah menipu. Dulu waktu mana belum kahwin dengan perempuan ini tak reti nak menipu. Tapi semenjak dia ada isteri yang sebegini, dia dah pandai menipu. Dengan aku. Ramai tuan-tuan. Saya nak sebut ramai orang kita buat demikian. Mak ni terasa hati.
dah lah tipu tak balik lagi dan sebagainya. Ramai mana ibu dan ayah mertua yang terasati dengan menantu. Dia masuk kubur, dia selamat? Tak selamat. Tu dengan mak ayah, dengan jiran tetangga, dengan jiran-jiran. Rasulullah pesan, berbuat baiklah pada jiran-jiran. Jangan kelahi dengan jiran. Jangan sakitkan hati jiran. Jangan kamu berbuat sampai peringkat menyusahkan jiran. Jangan. Hidup berjiran kamu kena jaga. Sampai Rasulullah kata, malaikat Jibril sentiasa turun bagi tahu pada aku tentang mengenai jiran ini, sehingga kan aku rasa kalau aku meninggal dunia, nescaya jiran aku akan dapat mewarisi harta pusakaku. Aku rasa demikian. Nak sebutnya gambaran bagaimana Jibril sentiasa berpesan pada aku, nak suruh jaga terhadap jiran. Tapi kita dengan jiran sakit hati, tuan-tuan. Mana orang kita tak boleh. Jiran kadang-kadang dalam bak pagar rumah pun cukup dah. Kadang-kadang dalam bak masakan nak menyakitkan hati jiran. Masak sedap-sedap, bukan masak sedap pun, ikan kering goreng je. Tengah-tengah hari masak tu, jiran sebelah bau terhadap ikan kering goreng tersebut. Kemudian bau, jiran telan air liur, guk telan air liur. Terliur jiran, tapi tak sampai ikan kering goreng. Bila demikian, agak-agak kita boleh selamat. Tak boleh selamat, tuan-tuan. Menyakitkan hati jiran. Dah tahu dah kita kedekut, belilah penyedut bau tu kuat-kuat. Yang beli yang mahal-mahal tersebut. Tapi yang ni lah penyesalan demi penyesalan kerana buruknya akhlak dan pada diri kita. Dan banyak lagi tentang akhlak ini. Memadailah saya ringkaskan dalam pertemuan ringkas kita ini dengan keadaan 3 perkara ni. Tolong jaga sebelum kita menghadap depan Allah. Bila kita boleh jaga 3 perkara ni, insya-Allah kita akan berbahagia saat mana kita menghadap di hadapan Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita masuk di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada malam-malam yang baik ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua, insya-Allah. Dan Allah jadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang sentiasa mentaati perintah Allah, yang menjaga syariat Allah dalam hidup kita. Marilah sama-sama kita baca doa. Mudah-mudahan doa kita diaminkan oleh para malaikat Allah dan seluruh di kalangan orang saleh ini sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa innaka alaina qadir. Waltuf bina ya Allah innaka antal latiful khabir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.